نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, terima kasih Amir atas bacaan doa tadi. Okey, kita teruslah. Kita terus pada tajuk kita. Kita sambung yang bab 4 hari tu, yang hari Isnin hari tu, iaitu berkaitan dengan dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Hari itu kita sempat 3 kan? Sempat 3, iaitu berkaitan dengan al-istihsan, al-istishab dengan al-masalih al-mursalah. Okey, hari ni pagi ni kita sambung lagi 3 lah, iaitu qaulus sahabi, sadduz zara'i' dan al-'urfu wal 'adah. Kan dia bila nak sebut tu kena sebut elok lah kan, bunyi Arab sikit lah kan. Kita ni kelas kathir kan, ngaji bahasa Arab, jadi sebut tu bagi elok kan. Al-istihsan, al-istishab kan, bunyi makhraj tu elok, sad bunyi sin kan. Al-masalih al-mursalah, qaulus sahabi, sadduz zara'i', al-'urfu wal 'adah. Okey. Sama juga kita akan tengok dari segi pengertian dia. Tiga ni lah, 3 lagi balance ni lah. Qaulus sahabi, sadduz zara'i' dengan al-'urfu wal 'adah. Kemudian kita akan tengok juga pandangan ulama terhadap autoriti dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati dan kesan dalam kehidupan. Ini samalah 3 tu. Dan juga kita akan tengok hukum-hukum yang berkaitan dengan dalil yang tidak disepakati. Ni fokus kita pagi ni lah, lebih pada 3 tu lah. Nanti kalau sempat ni, kalau penghujung ada masa lagi, kita ulang kaji sikit yang 3 yang hari Isnin itu. Kan, sebab nanti pada penghujung tu ada kuis. Ustaz nak, sebab kuis tu memang dia campur lah. Daripada dia akan ada 6-6 ni. Okay, nanti kuis ni dia akan ada yang 6-6 ni. Jadi kamu apa? Maksudnya 6-6 ni maksudnya kuis tu ada 6-6, bila ulang kaji tu boleh mudah sikit lah kamu nak jawab kuis tu. Soalan kuis tu tak ada lah susah pun. Ustaz buat simple je kan, sebab soalan yang lebih sukar, lebih susah tu ada dalam modul kita tu kan. Tu yang kamu boleh jawab nantilah. Okey. Sana kita kena scroll sikit lah. Ni dah belajar lah kan. Istihsan, istishab, lepas tu al-masalih mursalah dah. Okey, kita masuk pada qaulus sahabi. Okey. Apa? Alia baca ni. Dengar tak? Alia Najah. Ya, baik. Okey. Sama boleh? Oh, yang ni. Boleh Alia? Muka surat berapa Ustaz? Muka surat apa? 90. 90. Siapa tak buka lagi boleh buka lah muka surat 90. Surat 90. Qaulus sahabi. Pengertian dari segi bahasa, qaul, kata-kata atau pandangan. Sahabat, golongan yang pernah berjumpa dan beriman dengan Rasulullah serta berdampingan dengan baginda untuk satu tempoh yang lama dan mati dalam keadaan Islam. Dari segi istilah pula, patuh
pandangan atau mazhab Ni sahabat Rasulullah fatwa. dalam Alia. permasalahan yang Fatwa. tiada daripada nas tidak disepakati oleh mereka. Alia. Atau Alia. teori qaul sahabi. Allah. Pertama, kata-kata sahabat yang bukan berasaskan kepada ijtihad dianggap sebagai perkara yang mereka ambil daripada Rasulullah dan diterima oleh ulama sebagai hujjah. Seperti kata-kata sahabat yang menceritakan mengenai gambaran syurga dan neraka. Nombor 2, pandangan yang disepakati oleh sahabat adalah dianggap al-ijma' dan ia adalah hujjah seperti kesepakatan sahabat untuk mengumpul Al-Quran dan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Nombor 3, pandangan sahabat yang berasaskan kepada ijtihad telah menjadikan perselisihan dalam kalangan ulama sama ada ia adalah hujjah syarak atau tidak. A. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menerimanya sebagai hujjah. Mereka berhujjah bahawa sahabat adalah golongan yang lama bersama dengan Rasulullah dan mereka lebih memahami maksud dan tujuan sesuatu hukum Al-Quran diturunkan. Oleh itu, pandangan mereka lebih layak diterima berbanding dengan pandangan orang lain. B. Ulama kalam yang diterima daripada ulama Asy'ariyah menolaknya sebagai hujjah. Mereka berhujjah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dan semua perkara. Pandangan sahabat tidak termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, qaulu as-sahabi bukan hujjah. Okey, terima kasih Alia. Okey, Alia baca laju. Alia tak dengar kot Ustaz tegur. Tak apalah, lagi kawan-kawan lain yang dengar tu kan ni betul lah. Alia dengar pun betul. Ada sikit lah bacaan Alia tadi salah. Okey. Ni yang yang keempat. Dalil-dalil hukum yang bukan, yang tidak disepakati. Dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okey, ni yang keempat. Iaitu qaulus sahabi. Senang kamu nak ingat qaul ni perkataan kan, kata-kata kan. As-sahabi ni sahabat. Kata-kata sahabat lah maksudnya. Kan? Berkaitan dengan kata-kata sahabat. Okey. Qaulun maksudnya kata-kata atau pandangan. Okey, sahabat pada golongan yang pernah berjumpa dan beriman dengan Rasulullah serta berdampingan dengan baginda untuk satu tempoh yang lama dan mati dalam keadaan Islam. Ni kita duk panggil sahabat Nabi tu kan. Ni takrif dia. Maksudnya apa? Sahabat ni siapa? Orang yang jumpa dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Dia kena ada dua tu. Kalau dia beriman saja, tak berjumpa, tidak dipanggil sahabat. Okay. Kalau dia beriman saja tapi dia tak jumpa Nabi, contoh kan. Contoh dia macam Maharaja Habsyah, kan nama dia Najasyi. Najasyi ni dia Islam tapi dia tidak dipanggil sahabat. Sebab apa? Sebab dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Jadi macam mana dia masuk Islam? Dia masuk Islam melalui sahabat yang pi ke Habsyah. Maksudnya dia tak jumpa Nabi. Jadi kena ada dua-dua tu lah. Maksudnya sahabat ni siapa? Orang yang jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Macam kita kan. Kita pun di zaman kita pun tidak dipanggil sahabat Nabi lah. Sebab apa? Sebab kita beriman saja. Tapi kita tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi sahabat macam tu. Sama juga ada orang jumpa tapi dia tak beriman dengan Nabi. Kan macam Abu Lahab, Abu Jahal kan, orang kafir musyrikin kan. Mereka tidak dipanggil sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman kepada Nabi. Tidak beriman dengan Nabi. Mereka jumpa Nabi saja. Jadi sahabat ni dia kena ada dua tu ada. Jumpa dan beriman dengan Nabi. Okay. Dan letak syarat dia juga mati juga dalam keadaan Islam. Sebab ada juga kita kata orang Islam dulu ni
dia bila Nabi wafat, dia murtad. Kan, dia keluar daripada Islam. Jadi apa? Orang yang macam ni, dia tidak dipanggil sebagai sahabat. Kan, macam orang orang munafik zaman Nabi. Mereka tidak dipanggil sahabat lah. Sebab apa? Sebab mereka mati dalam keadaan bukan Islam. Kalau matilah Islam tu, barulah dikira sebagai sahabat. Okey. Istilah dia. Okey, istilah ni yang pentingnya ya. Kan, istilah ni yang akan, kalau dia tanya lah soalan periksa ke apa, ini istilah yang penting. Bahasa ni untuk pengetahuan am kita je lah. Okey. Qaulus sahabi ni maksud dia apa? Istilah dia fatwa. Kan, fatwa ni bagi pendapat. Fatwa ni jangan faham yang yang mufti saja. Kan, fatwa ni maksudnya kita menyatakan sesuatu hukum. Boleh kita panggil dia sebagai fatwa. Okey. Jadi cumanya kalau yang rasminya fatwa yang dikeluarkan oleh mufti setiap negeri lah. Itu yang rasmi lah. Okey. Jadi fatwa ni maksudnya memberi sesuatu pendapat. Dalam agama lah hukum agama. Berkaitan dengan hukum-hukum agama. Itu yang kita panggil fatwa. Fatwa, pandangan, okey, atau mazhab sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan yang tiada hukum daripada nas dan tidak disepakati oleh mereka. Kan? Okey, maksudnya apa? Qaulus sahabi ni maksudnya sahabat tu dia bagi fatwa, dia bagi pandangan, dan juga mazhab sahabat ni maksudnya mazhab lah. Mazhab ni macam satu pendapat jugalah, nak lebih kurang ni maksud dia. Dalam satu permasalahan yang tiada hukum daripada nas. Kan, maksudnya dia bagi pendapat sesuatu hukum yang tak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada dalil daripada hadis. Maksudnya dia guna pendapat dia. Itu kita panggil qaulus sahabi tu. Kalau sahabat tu dia sebut pendapat tu daripada Al-Quran, dia sebut pendapat tu daripada hadis, yang tu tak panggil qaulus sahabi lah. Itu pendapat daripada Al-Quran, pendapat daripada hadis lah. Maksudnya kita kata apa? Sesuatu hukum, sahabat tu dia bagi pendapat berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan pendapat dia. Yang tu kita panggil sebagai qaulus sahabi. Kan? Maksudnya Ustaz ulang lagi ya. Fatwa, pandangan atau mazhab sahabat dalam satu masalah yang tiada hukum daripada nafs. Nafs ni Al-Quran dan Sunnah lah. Itu kita panggil nafs. Okay? Nafs tu maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dan tidak disepakati oleh mereka. Maksudnya mereka tak sepakat lah. Maksudnya sahabat ni kata A, sahabat lain kata B, sahabat lain kata C. Tapi kalau semua sahabat kata A je, yang tu kita tak panggil sebagai qaulus sahabi lah. Itu semua apa? Itu kita panggil ijma'. Kan, ingat kita ngaji hari ni minggu lepas, kan, tajuk minggu lepas. Dalil-dalil hukum syarak yang disepakati. Kan, yang disepakati kan ada 4. Al-Quran, lepas tu ada apa? As-Sunnah ataupun Al-Hadis, lepas tu ada apa? Al-Ijma'. Kan, lepas tu Al-Qiyas. Kan, Al-Ijma' tu. Kalau semua para ulama, kalau sahabat, semua sahabat sepakat, itu kita tak panggil qaulus sahabi lah. Itu kita panggil sebagai ijma', persepakatan. Okay, persepakatan semua sahabat lah. Okay, kamu kena bezakan yang tu lah. Okay, kalau pandangan tu semua sahabat, dipanggil al-ijma'. Kan, tapi kalau seorang ni kata A, seorang yang lain kata B. Kan, jadi yang tu kita panggil apa? Qaulus sahabi. Okay, qaulus sahabi. Boleh Ustaz? Loh, macam ni. Okey. Cikgu Rashida minta link, Ustaz bagi dah 5 hari dia tak faham maksud Ustaz. Ustaz dah bagi link dah. Okey. Setakat ada soalan tak? Ada siapa nak tanya? Jelas. Jelas Okey, Ustaz cuba selurkan dulu. Tak mau laju sangat, kita aku tak faham. Okey. Kita pergi authority dia. Authority qaulus sahabi. Maksudnya apa? Apa dia punya authority dia lah. Maksudnya dia boleh guna tak? Dia boleh guna tak? Okay.
Yang pertama, kata-kata sahabat yang bukan berasaskan kepada ijtihad dianggap sebagai perkara yang mereka ambil daripada Rasulullah dan diterima oleh ulama sebagai hujah. Seperti kata-kata sahabat yang menceritakan mengenai gambaran syurga dan neraka. Okey, sebelum tu saya cerita dulu. Sebelum tu. Sahabat ni, kan kamu nak kena faham, sahabat ni dia tak sama macam kita. Kan? Sahabat ni para ulama dia letak satu kaedah. Okey, sahabat ni maksudnya apa? Ustaz ambil sikit lah, Ustaz ambil word sekejap. Boleh conteng sikit. Ya, selamat datang apa? Cikgu Rashida. Cikgu Rashida masuk dah. Okay. Ustaz buka ni dulu. Okey. Ustaz nak sebut sebelum kita nak tengok autoriti qaulus sahabi ni. Cikgu Rashida masuk dah kan? Selamat datanglah Cikgu Rashida. Masuk kelas kita. Okey. Sebelum Ustaz nak cerita autoriti, okay, kamu nak kena tahu sahabat ni dia tak sama macam kita. Kan? Dia ada kaedah para ulama letak, kan? Para ulama letak maksudnya apa? Maksudnya kita kata sahabat ni, setiap sahabat adalah adil. Ni punya kaedah ni kamu kena tahu ni. Ini beza dengan orang lain lah. Adil. Okey. Pertama, kamu nak kena faham satu kaedah para ulama letak, sahabat ni, setiap sahabat yang dinamakan sebagai sahabat yang Ustaz sebut tadi lah. Orang yang jumpa, orang yang beriman dengan Nabi, kan, dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu kita panggil sahabat lah yang jumpa dengan Nabi ni. Setiap sahabat ni adalah adil. Maksudnya apa? Bila kita panggil, okay, contohlah nama-nama yang kita kenal lah kan. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, kan. Kalau orang perempuan, Aisyah, kan. Okay. Safiyah, kan. Banyak lagi lah. Okey, sahabat-sahabat ni kaedah dia apa? Setiap sahabat adalah adil. Maksudnya apa? Maksud dia, setiap kata-kata dia apa? Kata-kata, okey. Setiap kata-kata dia apa? Yang disandarkan kepada Nabi. Okey, kepada Nabi. Okey, setiap kata-kata yang disandarkan kepada Nabi, jadi apa? Dia jadi betul dan sahih. Okay. Sahabat ni tak boleh nak petikai. Dia kalau dia kata, Nabi kata. Maksudnya apa? Kita tak perlu. Maksudnya kita kena terima lah. Kan? Kalau yang kita tak terima ni, orang selepas tu. Sahabat kita terima semua. Tapi bila mengaji hadis, ni detail sikit lah. Ustaz sebut sikit je. Ikan opening pula. Jadi macam hadis kan, riwayatkan hadis daripada sahabat kepada tabi'in. Kan? Sahabat ambil pada Nabi lah. Nabi, lepas tu sahabat, lepas tu tabi'in, sampailah kepada pengarang kitab-kitab hadis lah. Kan, macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kita, kalau sahabat ni kita tak semak dah. Sebab apa? Bila nama sahabat, semua sahabat adalah adil. Ni kaedah dia. Okey, jadi kembali kepada kita punya ni. Dekat yang pertama ni kan, autoriti hadis. Kata-kata sahabat ni, bila dia cerita tentang syurga neraka, kan, maksudnya apa? Maksudnya dia ambil pada Nabi lah. Sahabat ni dia tak akan reka. Maka dia tak akan buat andaian sendiri. Dia tak akan buat andaian sendiri. Contoh dia kata, oh syurga ni apa? Syurga ni ada apa? Kita kata dia sebut tu tak ada dalam Quran lah kan. Dalam Quran semua tahu. Maksudnya dia sebut perkataan tu maksudnya apa? Dia cerita satu gambaran tentang syurga contoh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia cerita tu mesti dia ambil pada Nabi. Sebab sahabat ni dia tak akan cakap benda yang tipu, dia tak akan cakap benda yang berkaitan dengan agama ni, benda yang tak betul. Kamu nak faham kaedah tu lah. Kan? Sebab tu kita ni, kalau kamu pernah dengar Syiah kan, sebab tu kita ni, ahli sunnah wal jamaah ni, kita sangat berbeza dengan Syiah. Sebab apa? Sebab Syiah ni dia suka mengkafirkan sahabat. Dia suka mengkafirkan sahabat. Kita ni tak. Kan kita tahu cuma sahabat ni dia tak maksum. Dia tak maksum ni maksudnya dia tak terpelihara pada dosa. Tapi dia apa? Dia adil. Dia adil ni maksudnya dia boleh dipercayai. Dia tak akan tipu. Sebab apa sahabat macam tu? Dia istimewa.
Sebab dia duduk dengan Nabi, dia belajar dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, jadi takkan samalah kan. Kita ni zaman lah ni kita banyak apa, kita ada yang Nabi tinggalkan Al-Quran dengan hadis je lah, kita boleh tengok tulisan-tulisan je. Kalau dulu sahabat ni dia boleh jumpa dengan Nabi kan, boleh makan sekali dengan Nabi, boleh salat dengan Nabi. Jadi depa punya apa, depa punya tingkatan dia tu, kita kata martabat depa tu lebih tinggi lah dari segi keilmuan tu. Jadi depa tak akan cakap benda yang tak betul tentang agama. Ni maksud dia yang pertama ni lah. Okay, maksudnya kalau dia cerita tentang benda-benda gaib kan, syurga neraka ni benda gaib lah kan, jadi maksudnya boleh diterima. Tapi kalau orang selepas depa kan, tadi Ustaz cerita apa dah? Dia punya tingkatan kan. Mula-mula kita kata zaman Nabi, kita kata yang pertama sahabat lah. Sahabat Nabi. Yang kedua apa dia? Selepas sahabat Nabi, tabi'in kan. Tabi'in. Yang ketiga apa dia? Tabi'in. Apa maksud dia? Sahabat ni orang yang jumpa dengan Nabi dan beriman. Tabi'in pula siapa? Tabi'in ni orang yang jumpa sahabat Nabi. Mereka jumpa dengan sahabat Nabi, mereka belajar dengan sahabat Nabi, dan mereka juga orang beriman jugalah. Jadi anak murid kepada sahabat. Tabi'in. Bahasa mudah dia. Tabi'in pula orang yang jumpa dengan tabi'in ataupun orang yang jadi anak murid kepada tabi'in. Macam kita duk mengaji mazhab-mazhab kan, macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik kan. Mereka ni duduk kat mana? Mereka ni duduk kat sini lah. Mereka duduk dekat tabi'in. Maksudnya mereka tak jauh lah banding dengan kita ni. Kita jauh lah. Kita ni zaman bila dah. Ni maksudnya kalau dari segi kurun, ni kurun pertama lah. Sahabat ni sebagai ulama kata 100 tahun yang pertama. Tabi'in ni 100 tahun yang kedua lah. Jadi tahun 200 hijrah. Kan ni tabi'in 300. Jadi macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ni bawa apa? Tabi'in. Maksudnya mereka ni anak murid kepada tabi'in lah. Maksudnya tak jauh lagi lah kan. Okey, itu yang pertama. Ustaz nak ambil masa sikit lah nak bagi hamba faham kan. Banyak lagi nak terangnya, tapi lagi terlampau dalam lagi, takut opening pula lah. Okey. Ini kalau nak dalam ni kena sambung pengajian Islam lah kan. Kamu sambung diploma, sambung ijazah, dia akan dalam lagi. Okey, yang kedua. Pandangan yang disepakati oleh sahabat adalah dianggap al-ijma' dan ia adalah hujah seperti kesepakatan sahabat untuk mengumpul Al-Quran dan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ni yang Ustaz sebut dah tadi kamu kan. Apa beza al-ijma' dengan qaulus sahabi? Okey. Ustaz buat sini sikit lah bagi kamu nampak kan. Kita kata al-ijma'. Okey, al-ijma' apa dia? Sahabat semua sepakat. Sahabat semua sepakat. Ni bahasa Ustaz lah. Okey. Nak mudah kau faham je. Okey, ijma' apa dia? Semua sahabat sepakat. Okey. Yang kita belajar sekarang ni qaul as-sahabi. Okey, qaul as-sahabi pula apa dia? Maksudnya sahabat seorang ataupun beberapa orang, seorang atau beberapa orang bagi pandangan, bagi pendapat, bagi fatwa ke lebih kurang lah kan. Saya bagi contoh ni bagi pendapat. Okey, maksudnya sepakat apa? Ni sepakat ni bagi pendapat lah. Okey. Maksudnya semua kata A je jawapan dia. Kan? Okey, dia kata hukum ni jawapan dia A, semua A. Okey, macam itu kita belajar dah pun bab ijma' ni. Okay, saya tak mau ulang, dia panjang lagi. Qaulus sahabi pula, sahabat tu seorang atau beberapa orang bagi pendapat. Maksudnya ada orang kata A, ada yang kata B. Ijma' ni sahabat semua kata A. Itulah senang nak mudah faham. Okey. Jadi kita belajar hari ni yang inilah qaulus sahabi ni maksudnya seorang dua. Okey. Tu yang kedua. Kalau sepakat, itu kita panggil ijma'. Okey, yang ketiga. Pandangan sahabat yang berasaskan kepada ijtihad telah menjadi perselisihan dalam kalangan ulama sama ada hujjah syarak atau tidak. Okey, yang ni khilaf ni. Maksudnya khilaf ni yang mana? Yang ni. Qaulus sahabi ni yang khilaf. Sebab apa? Seorang dua aja bagi pendapat. Kalau hak ni
Tak jadi khilaf. Semua ulama kata kita kena terima. Sebab sahabat sepakat. Kan? Tak mungkinlah dia silap. Sebab apa? Sebab mereka belajar terus daripada Nabi SAW. Kan? Tapi qaul sahabi ni ulama khilaf. Ada yang kata sahabat seorang je bagi pendapat. Kan? Jadi ada yang tolak, ada yang terima. Okey, hak ni ya, khilaf lah, berbeza pandangan. Okey, kita tengoklah dua benda. Okey. Kita ada dua pendapat lah. Okey. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini apa? Semua pengasas mazhab lah ni. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i lah. Imam Ahmad mazhab Hanbali. Ni empat orang pengasas mazhab menerima sebagai hujah. Okey. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menerimanya sebagai hujah. Mereka berhujah bahawa sahabat adalah golongan yang lama bersama dengan Rasulullah dan mereka lebih memahami maksud dan tujuan sesuatu hukum Al-Quran diturunkan. Okay. Oleh itu pandangan mereka lebih layak diterima berbanding dengan pandangan orang lain. Ni hujah dia. Ni hujah sama je Ustaz sebut tadi lah. Ulang balik je. Maksudnya, bila seorang atau dua orang ke, tiga orang ke, sahabat yang bagi fatwa, bagi pandangan sesuatu hukum. Okey, dalam empat mazhab, kita mengaji fiqh kan? Dalam empat mazhab, menerima sebagai hujah. Ni, menerima sebagai hujah. Okey, maksudnya boleh guna sebagai hukum lah. Okey, mereka hujah sebab apa? Sebab sahabat ni, walaupun dia seorang, dia dua orang, sebab apa? Sebab mereka dah duduk lama dengan Nabi. Dan mereka faham agama ni, tujuan syarak, tujuan agama, mereka faham Al-Quran, kan? Mereka duduk sama dengan Nabi, mereka tengok suasana wahyu turun, kan? Mereka belajar dengan Nabi. Jadi itu yang kesimpulannya apa? Pandangan mereka lebih layak diterima berbanding dengan pandangan orang lain. Maksudnya takkan samalah macam tabi'in, tabi'in. Biasanya tabi'in ni dia pun akan rujuk kepada pendapat sahabat lah. Kan? Sebab mereka, tok guru mereka juga sahabat tu pun. Kan? Okey, jadi pandangan pertama apa dia? Boleh terima. Okay? Sebagai hujah. Kan? Maksudnya sahabat kata hukum sesuatu hukum. Contohlah kata hukum tu haram. Kan? Sahabat kata hukum tu haram. Jadi, boleh jadi ya, boleh terima lah. Maksudnya kita pun ikut je sekali lah. Maksudnya hukum tu haram. Sebab apa? Sahabat yang kata. Kan? Sahabat dia tak akan kata benda yang bukan dalam ilmu pengetahuan dia. Okay. Yang kedua, B. Ulama kalam yang terdiri daripada ulama Asy'ariyah menolaknya sebagai hujah. Mereka berhujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua perkara. Pandangan sahabat tidak termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu qaulus sahabi bukan hujah. Ni khilaf lah. Ni ulama apa ni? Ulama akidah ni. Asy'ariyah ni ulama akidah. Dia tolak sebagai hujah. Jadi kamu nak ingatnya, kalau Arab ni kalau tak naik lah, periksa dia tak naik lah sedetail ni. Kan? Tapi kalau kamu ingat, maksudnya kalau dia naik soalan-soalan yang OPB kan, objektif, pelbagai pilihan. Okay? Maksudnya soalan objektif kita silibus KSSM ni dia tak ada dah soalan objektif ABCD tu. Tapi dia ada objektif, maksudnya apa? Dia ada dalam bentuk, ada jawapan dia sediakan ke atas, isi tempat kosong. Dia lebih kepada soalan macam tu. Kamu punya nanti. Okay? Untuk bahagian A. Yang ni Ustaz sebut dah itu dah. Kalau nak faham silibus tu, kamu masuk ni lah. Yang rakaman Ustaz buat kelas dengan 5 kasih tu. Nanti free kamu kena tengok. Nanti tak apalah, tahun depan kita boleh buat lagi. Tapi kamu boleh. Kurangnya kamu ke tempat ni, kamu dah ada kita kata gambaran ataupun bayangan dah lah. Kamu nak periksa tahun depan ni. Maksudnya macam mana dia punya format dia. Jadi kamu tengoklah, itu Ustaz bagi link dah kan dalam grup maksudnya. Kamu tengok balik, cari balik dalam grup tu. Okey, jadi yang dua pendapat lah. Jadi kamu nanti bila naik soalan, maksudnya kamu ingatlah 4 mazhab. Kan, 4 mazhab fiqh dia jadikan sebagai hujah. Okey, sebab apa? Sebab sahabat duduk lama dengan Nabi, dia faham tentang agama. Yang kedua pula, ulama kalam lah. Kan? Macam ulama Asy'ariyah. Dia menolak sebagai hujah. Okey. Depa hujah apa dia?
Dia kata yang Allah Ta'ala perintahkan ikut Quran dan Sunnah je. Kan? Jadi qaulus sahabi ni sahabat tak dikira. Itu pendapat dia lah. Jadi cuma kalau tanya ustaz yang pendapat mana lagi kuat, A lah. Tapi kita belajar dua-dua. Ni beza kamu belajar pendidikan syariah Islamiah dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dia tak detail macam ni lah. Kan? Pendidikan syariah ni dia tinggi sikit. Kan? Jadi kita belajar khilaf. Khilaf ni supaya apa? Supaya apa tujuan kita belajar khilaf? Kan? Satu, untuk kita pilih. Okey, betul. Yang kedua apa dia? Yang kedua supaya kita tidak menghukum orang lain. Kita tidak menghukum orang lain sesat lah. Kan? Itu penting dah. Sebab tu penting kita kena belajar perbezaan pandangan. Kena bersedia menerima pandangan orang lain. Okey. Habis kat situ qaulus sahabi satu muka aja. Lama Ustaz terang. Ustaz takut tak faham. Lepas tu Ustaz slow sikit tu. Kat setengah jam lah satu muka surat. Okey, Ustaz nak dengar respon tu. Ada soalan tak? Hidayah. Nasuha nak respon. Nasuha okey tak Nasuha? Faham tak? Okey Ustaz. Jelas dah. Hidayah, jelas tak Hidayah? Jelas Ustaz. Okey, clear. Kalau tak faham tanya tu. Tak faham tanya je, macam biasalah. Okey. Kita sambung Sadduz Zara'i'. Yang kedua pula. Ustaz nak pilih siapa pula? Siapa jarang Ustaz panggil baca? Ustaz tak ingat dah. Hidayah lama tak baca kot. Hidayah. Sambung dia. Adik. Boleh Hidayah? Dengar tak? Boleh. Satu, az-zara'i'. Pengertian dari segi bahasa. Satu, menutup. Az-zara'i', jalan untuk sampai kepada sesuatu perkara sama ada perkara baik atau buruk. Istilah, mencegah perkara yang harus yang boleh mendatangkan kemudaratan. Autoriti satu, az-zara'i'. Nombor satu, perkara yang pasti mendatangkan kemudaratan seperti membuang sisa toksik ke dalam sungai. Perkara sebegini adalah diharamkan menurut ijma' ulama' kerana ia secara pasti memberikan kemudaratan kepada orang ramai. Kedua, perkara yang jarang-jarang mendatangkan kemudaratan seperti menanam anggur. Perkara sebegini tidak dilarang sama sekali menurut ijma' ulama' kerana kebaikan menanam anggur adalah lebih besar daripada keburukannya. Yang ketiga, perkara yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan seperti menjual anggur kepada pembuat arak. Perkara sebegini hanya diharamkan oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali sahaja. Ulama mazhab Syafi'i dan Zahiri tidak mengharamkannya. Yang keempat, perkara yang diharuskan tetapi digunakan oleh mukallaf tidak seperti yang dituntut oleh syarak. Contohnya, seperti perkahwinan yang digunakan untuk mengharus wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai dengan talak 3 kembali kepada bekas suaminya. Perkara sebegini adalah diharamkan oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali dan diharuskan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Zahiri. Okey. Habis dah. Okey. Terima kasih Hidayah. Okey. Ni yang ke apa ni? 3, 4, yang kelima. Kan, dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Ni yang kelima. Yang kelima ni panggil apa? Sadduz Zara'i'. Kan, kamu nak kena selalu baca sikitlah istilah-istilah ni kan. Dia bila kamu selalu baca kamu akan dengar biasa je lah. Sadduz Zara'i', al-istishab, al-istihsan kan, masalih mursalah kan, dia tak banyak pun, ada 6 je kan. Jadi nak kena ni sikitlah istilah-istilah ni. Kan. Okey. Sadduz Zara'i'. Saddu maksudnya tutup kan, menutup dari segi bahasa. Az-Zara'i' ni jalan untuk sampai kepada sesuatu perkara sama ada perkara baik ataupun buruk. Kan, maksudnya dari segi bahasa dia tutup jalan. Kan, dari segi bahasa dia tutup jalan. Tutup jalan sama ada apa, tak mau bagi benda tu baik berlaku ataupun benda buruk berlaku. Kan, itu dari segi bahasa lah. Okey. Yang penting ni istilah ni. Okey, istilah. Apa dia? Mencegah perkara yang harus yang boleh mendatangkan kemudaratan. Okey, faham tak? Maksudnya kita cegah perkara yang harus yang boleh mendatangkan kemudaratan. Mudarat itu maksudnya boleh jadi pada diri kita ataupun pada orang lain.
Kan mudarat juga maksudnya boleh mendatangkan dosa. Dosa tu termasuk mudarat lah. Kan contoh mudah Ustaz bagi je ni je. Kan kita cegah perkara harus. Perkara harus ni banyak perkara harus dalam hidup kita ni. Kan kita nak pergi main dekat padang kan. Lepas tu kita nak pergi mandi dekat pantai. Kan ni semua ni dia tak ada sunat kita pergi pantai kan. Wajib kena pergi pantai. Makruh pergi pantai ke ada. Kan dia hukum ni harus. Kan banyak benda lah hidup kita ni banyak harus. Okey. Apa saja zara'i' dia? Contoh kita pergi pantai, kan pergi pantai nak mandi, apa hukum dia? Harus. Tapi kalau kita pergi pantai, kita tahu bila kita pergi pantai kan, terutamanya orang perempuan lah, kan pergi pantai pula orang ramai. Kita pula bila pergi mandi, kan bila mandi macam mana? Pakaian kita akan apa? Dia akan melekat kat badan kita. Kan? Jadi bila macam tu macam apa? Nanti apa? Akan ternampak aurat kita lah kan. Aurat ni jangan nampak yang nampak kulit je kan. Dia ada 3 benda kan. Satu apa dia? Aurat ni kita kena tutup. Tu yang pertama. Yang kedua apa dia? Tak boleh ketat. Kan? Nampak tubuh. Nampak bentuk tubuh. Yang ketiga apa dia? Tak boleh jarang. Kan? Tutup dah. Tapi jarang pula. Ada 3 tu. Maksudnya asal hukum mandi kat pantai tadi, harus kita boleh pergi mandi. Orang perempuan boleh mandi. Tapi kalau pergi mandi tadi, menyebabkan orang nampak bentuk badan kita, jadi nampak aurat kita, dia apa? Dia boleh jadi dosa. Jadi apa kaedah dia? Saddu zara'i' ni maksudnya kita tak pergi lah pantai. Kan? Kalau nak pergi juga boleh bila kita pergi waktu yang tak ada orang. Kan? Dulu saya ingat zaman belajar Ustaz lu pergi dengan cikgu Ustaz lah, dia ayah angkat Ustaz zaman belajar tu. Pergi Langkawi, kami ingat Ustaz ingat masa tu, masa zaman anak-anak, zaman lebih kurang kamu lah, tingkatan tak ingat 3 tahun apa. Pergi mandi kat apa? Pantai Cenang kan. Pi waktu pagi, kira lepas subuh tu pi dah daripada apa? Kami sewa ni kot homestay, saya tak ingat dah zaman tu. Bila pi tu lebih kurang sampai pukul 7 kat Pantai Cenang. Tak ada siapa. Kita mandi. Kan? Ni orang lelaki tak ada lah masalah sangat pun. Tapi nak cerita ni maksudnya kalau nak mandi tadi maksudnya kena tengok itulah, ataupun salah satu lagi maksudnya kena ada pakaian yang sesuai lah. Ataupun mandi, kita mandi sekadar apa? Maksudnya kita tak selam lah. Sekadar kita main air je lah. Maksudnya air tu sampai kena sampai ke lutut kita aja. Dia tak kena lah sampai basah ke badan ni. Kan? Jadi sebab tu kalau kamu pernah pergi kolam air panas dekat Baling, dia memang dia ada kolam air panas yang diasingkan lelaki dan perempuan. Untuk cegah yang ni lah. Itu saddu zara'i' lah tu kaedah dia. Maksudnya kita cegah perkara harus yang boleh mendatangkan kemudaratan. Maksudnya orang perempuan nak mandi tadi, dia benda harus kan, tak salah pun. Tapi bila ada unsur lain, ada orang lelaki ramai, nanti tengok, ternampak aurat, jadi benda tu boleh mendatangkan dosa. Jadi ada saddu zara'i'. Jadi kalau bagus dia, boleh, maksudnya nak mandi kolam, pastikan kolam tu semua orang perempuan je mandi. Tak ada masalah lah. Okay. Itu ni kaedah yang kita akan belajar yang kelima ni. Okay. Autoriti saddu zara'i'. Ni bila tengok contoh lagi, ni contoh start je ni. Ni contoh yang lagi banyak lah. Okey, perkara yang pasti mendatangkan kemudaratan seperti membuang sisa toksik ke dalam sungai. Yang ni confirm dah saddu zara'i' ni maksudnya nak cegah daripada benda tu mudarat. Ni perkara yang pasti mendatangkan kemudaratan. Ni memang terus tak boleh lah. Kan? Bila tahu dah bila buang toksik dalam sungai, jadi apa dia? Memang air sungai tu akan rosak. Kan jadi apa? Dia jadi binatang ataupun ikan-ikan dalam sungai itu akan akan mati dan sebagainya. Dia bagi kesan, dia bahkan air tu mungkin nanti orang-orang yang kawasan sekitar tu juga mungkin dia guna. Kan? Ni kita belajar bahasa Melayu banyak bab-bab ni, kan? Perkara sebegini adalah diharamkan menurut ijma' ulama kerana ia secara pasti memberikan kemudaratan kepada orang ramai. Jadi benda yang hak confirm mudarat, macam tadi Ustaz bagi yang pantai tu, yang tu tak, dia perkara harus. Hak tu dia tak confirm lah. Kan? Hak tu bergantung macam mana kita nak uruskan. Bergantung pada cara macam mana kita nak uruskan supaya aurat kita tak terbuka, macam mana nak mandi kan. Okay? Sebab tu kadang zaman lah ni dia ada hotel-hotel pun dia ada yang apa? Private pool. Kan? Dia ada yang kolam peribadi. Untuk apa? Senang lah kalau apa? Kita pergi dengan mak ayah kita, adik-beradik kita nak mandi, tak ada siapa tengok kita. Kan? Jadi benda-benda tu lah. Kan? Tu tujuannya. Itu baguslah pada Ustaz. Kan Ustaz biasa pergi yang dekat Lexis kat Penang tu lah. Dekat Penang tu memang ada. Kan?
memang isteri ustaz nak mandikan, anak-anak mandikan senang, tak ada siapa nak ni kan. Jadi senanglah. Ini contoh saddu zara'i'. Okey, perkara pasti ni tak boleh lah. Okey. Ni adalah diharamkan menurut ijma' ulama. Maksudnya ulama semua sepakat kata haram. Buang sisa toksik dalam sungai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang jarang-jarang mendatangkan kemudaratan seperti menanam anggur. Kan? Perkara sebegini tidak dilarang sama sekali menurut ijma' ulama kerana kebaikan menanam anggur adalah lebih besar daripada keburukan dia. Apa maksud dia ni? Sebab apa dia bagi anggur? Sebab anggur ni salah satu kita kata buah yang digunakan untuk buat arak. Kan? Tapi yang banyaknya apa? Banyaknya orang makan anggur ni. Kan? Memanglah ada orang buat arak, tapi takkanlah disebabkan orang yang sikit guna buat arak tadi, kita tak boleh tanam anggur. Ataupun orang tak boleh tanam anggur kan. Kat Perlis pun ada kan. Tanam anggur. Ustaz tak tahu lah ni ada. Dulu pernah pergi lah. Okay. Jadi perkara yang jarang-jarang mendatangkan kemudaratan. Kamu boleh bezakan lah. Kat atas yang pertama, perkara yang pasti mendatangkan kemudaratan. Kan? Okay. Yang kedua, perkara yang jarang-jarang mendatangkan kemudaratan. Seperti menanam anggur. Sebab kan kebanyakannya anggur ni orang makan. Kan? Tapi ada jugalah orang, terutamanya orang-orang kafir lah. Kan? Mereka akan guna anggur ni untuk apa? Untuk buat arak. Okay. Itu maksud dia lah. Okay. Jadi yang ni dia tidak dilarang sama sekali. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lah kata semua orang nak buat arak kan. Sebab ramai orang makan arak. Makan anggur. Kan? Jadi bila makan anggur maksudnya dia tak larang lah. Kalau dilarang menanam anggur maksudnya siapa tak boleh makan anggur lah kita kan. Kita, tapi banyak anggur kita ni import lah biasanya. Okay. Yang ketiga, perkara yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Kamu nak kena ingat yang depan dia ni. Yang pertama, pasti mendatangkan kemudaratan. Yang kedua, jarang-jarang mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga apa dia? Lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Okey, apa contoh dia? Daripada kebaikan. Seperti menjual anggur kepada pembuat arak. Okey, perkara sebegini hanya diharamkan oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali sahaja. Ulama mazhab Syafi'i dan Zahiri tidak mengharamkannya. Sebab itulah lagi pun tanya, awak khilaf Ustaz? Lah kan kita belajar ni pada dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Sebab tu khilaf, kan? Jadi walaupun kaedah saddu zara'i' ni maksudnya ada mazhab yang terima, ada mazhab yang tak terima. Sebab itulah khilaf. Kan dia berbeza dengan Quran, berbeza dengan sunnah, berbeza dengan ijma', berbeza dengan qiyas. Hak ni apa? Semua ulama sepakat. Kan? Hak yang kita belajar 6 ni, hak ni dia tak sepakat. Jadi ni contoh yang ketiga dia. Lebih banyak mendatangkan kemudaratan kepada kebaikan. Contoh jual anggur kepada pembuat arak. Maksudnya dia tu toke kilang arak. Kan? Dia mai beli anggur kita. Contohlah kita tanam anggur, kita pun jual anggur jugalah. Kan kita tanam dan kita jual. Kan? Lepas tu toke arak mai beli. Kan? Bila toke arak mai beli, kita tak tahu pun dia nak makan ke, dia nak buat arak. Tapi bila dia beli banyak contoh kan, kita boleh agak lah, oh dia ni toke arak mesti nak buat arak. Kan? Jadi apa hukum dia? Yang ni khilaf ni. Maksudnya apa? Ulama mazhab Maliki dengan Hambali dia haramkan kita jual kepada pembuat arak tadi. Sebab kita tahu dah dia beli banyak-banyak ni, kan dia beli bertantan. Contohlah kita ada apa? Kita ada kebun anggur yang banyak besar kan, hektar-hektar lah kan, besar tanah dia, banyak kan, dia mai nak beli kita bertantan. Kita tahu orang hak mai beli ni buat arak. Kalau hak mai beli ni kita kata orang yang berniaga, kita memang boleh jual lah. Tapi sekarang ni kita kenal dia, memang dia ni buat arak kan, toke kilang arak. Jadi kalau mazhab Maliki dengan Hambali diharamkan. Kan. Yang ni benda-benda macam ni, sebab tu nak kena buat nota. Faham tak? Bila kita buat nota dia akan nampak lagi lah. Sebab tu Ustaz selalu suruh buat nota tu. Okey. Yang kata tak haram pula apa dia? Mazhab Syafi'i dengan Zahiri. Dia ada hujah dia lah, masing-masing ada hujah lah. Kan kalau mazhab Syafi'i apa hujah dia? Dia kata lah kita jual kat dia anggur. Dia nak buat apa tu ikut suka dia lah. Kan? Tapi kalau mazhab Maliki Hambali pula daripada tak boleh lah, kita kena cegah lah. Kan itu yang saddu zara'i' tu. Kita kena cegah lah daripada dia buat arak. Jadi kita jangan jual kat dia. Itu kaedah saddu zara'i'. Jadi nombor 3 ni maksudnya apa dah?
ulama mazhab Maliki dia berpegang dengan sadduz zara'i'. Mencegah. Ni mencegah lebih baik daripada mengubatkan. Mazhab Syafi'i dengan Zahiri pula dia tak pakai kaedah ni. Dalam bab ni lah. Dalam bab lain dia pakai juga. Dalam bab ni. Dalam bab nombor 3 ni lah. Dia tak pakai. Okey. Yang keempat. Ustaz target sampai pukul 9 ni. Dan kot lah. Dalam satu lagi. Yang keempat, perkara yang diharuskan tetapi digunakan oleh mukallaf. Kan? Tidak seperti yang dituntut oleh syarak. Okey, perkara yang diharuskan, okey, tetapi digunakan oleh mukallaf tidak seperti yang dituntut. Mukallaf ni kita lah, kan? Orang yang dipertanggungjawabkan dengan agama, dengan syariat. Kan? Orang baligh, orang yang orang Islam lah, orang yang beriman, orang yang orang yang berakal. Kan, ini kita panggil sebagai mukallaf. Contohnya seperti perkahwinan yang digunakan untuk mengharus wanita yang dicerai dengan talak 3 kembali kepada bekas suaminya. Okey, apa contoh ni? Contoh seorang suami ni dia cerai isteri dia dengan talak 3. Kan? Bila talak 3, kan? Kamu bab kahwin ni, tak kahwin ni, kamu tahun depan boleh jap bab nikah ni, bab nikah dengan pembubaran perkahwinan. Tak apalah, ni basic lah saya cerita. Seorang lelaki dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Okey. Bila suami ceraikan isteri dengan talak 3, dia perkahwinan tu akan terputus terus. Dan depa tak boleh kahwin semula. Kecuali perempuan tu kena kahwin dengan lelaki yang lain dulu. Kemudian mungkin suami dia bercerai dengan suami dia ke, ataupun suami dia meninggal ke, barulah boleh kahwin balik dengan bekas suami dia talak 3 tadi. Okey. Itu dia punya apa? Dia punya konsep talak 3 yang agama letak. Okey. Perkara sebegini adalah diharamkan oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali dan diharuskan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Zahiri. Okey, maksud dia apa? Maksudnya kita rancang. Dia yang tak boleh ni apa? Maksudnya dia rancang. Dia kalau jadi secara automatik, tak ada masalah lah. Contohlah kata, dulu Ustaz ingat ada cerita Melayu. Ustaz bisa tengok masa tu pelakon lama, Cikgu Rashida mungkin kenal lah. Nama Hamid Gurka. Cerita bab ni lah. Orang Melayu dia panggil ni. Ustaz lupa nama dia. Dia panggil istilah dia Cina buta. Cina buta. Apa dia Cina buta ni? Ustaz tak tahu sebab apa dia pun nama Cina buta. Kan? Maksudnya, katalah Ustaz bagi nama lah senang lagi. Ahmad dengan Fatimah. Kan? Ahmad dengan Fatimah ni suami isteri. Okay. Ahmad ni dia ceraikan Fatimah talak 3. Kan? Bila dia marah kan, bergaduh-gaduh dia marah. Marah-marah dia pun tercakap, dia pun marah. Bini aku talak dengan talak 3. Kan? Contoh saya bagilah. Kan? Bila talak tu dia sebut talak 3, lepas tu suami tadi, Ahmad tadi, dia menyesal. Dia kata, ya Allah, kenapalah aku pergi talak bini aku 3 ni, aku sayang lagi kat bini aku ni. Kan? Okay, jadi dia pun buatlah rancangan, dia pun share lah dengan bekas. Jadi bekas isteri dia lah ni, Fatimah ni. Kan dah talak 3 kan. Dia kata, Fatimah boleh tak? Nanti abang pergi cari lelaki lain, kamu menikah dengan lelaki lain tu. Kan, dia pun share. Kan? Lelaki tu kira siap bayar upah lagi. Ada dalam budaya orang Melayu dulu dia siap bayar upah. Bayar upah katalah dia upah Ali. Ali ni menikah dengan Fatimah. Kan? Dan dia letak syarat lah bila menikah, esok ni suruh dia ceraikan bekas isteri dia balik. Kan? Bila cerai, nanti habis iddah, boleh. Iddah ni pun istilah tu ni. Nanti banyak benda Ustaz cerita ni tu company. Kalau kata 5 dia biasalah istilah-istilah ni. Maksudnya bila habis iddah boleh kahwin balik dengan Ahmad tadi. Maksudnya bila atok tu ulama mazhab Maliki dengan Hambali memang total terus dia haramkan benda tu. Kan? Tapi kalau jadi secara semula jadi. Contohlah cerai Ahmad dengan Fatimah tadi, cerai talak 3. Lepas tu depa pun tak berhubung dah lah, kan. Fatimah tu pun menikah lain dengan orang lain, kan. Nikahlah selama pula berapa 5 tahun. Lepas tu suami dia meninggal. Kan, lepas tu Ahmad ni pun masuk Minang balik. Boleh tak? Boleh. Hak tu tak apa. Maksudnya benda tu jadi secara apa? Secara semula jadi. Bukan yang upah ataupun sengaja-ngaja buat. Nak apa? Sebagai helah lah istilah dia.
sebagai helah nak menghalalkan balik pernikahan yang diharamkan. Okay. Jadi mazhab Syafi'i dengan Zahiri diharuskan, dia bagi. Sebab tu kalau ulama zaman lah ni, kebanyakannya mereka cenderung dalam pendapat ni, mereka ambil mazhab Maliki dengan Hanbali lah. Kan? Sebab apa? Sebab helah tu kita nak mempermainkan, seolah-olahnya kita mempermainkan hukum agama lah. Kan? Dah kita pergi cerai talak 3, lepas tu kita pergi upah pula. Memang dari segi hukum sah. Kan? Sebab apa? Sebab bila dah talak isteri tadi, boleh lah maksudnya. Cikgu ni cerita terkeluar. Okey. Okey, setakat dulu. Ada soalan tak sebelum masuk yang terakhir? Dan kot 10 minit kita habis. Respon sikit. Amir faham ni? Amir dah Amir? Senyap lah Leno belakang. Sudah. Amir dah Amir? Dah. Boleh tak Amir? Faham ni? Boleh. Amir kan biasa ada soalan? Tak ada soalan lah? Tak ada. Oh tak ada. Kira jelas ni. Okey ya. Okey. Tu benda Sadduz Zara'i'. Sadduz Zara'i' ni nak mudah kamu dengar, kamu ingat itulah, mencegah lebih baik daripada mengubat. Kan? Maksudnya benda harus yang kita boleh buat, tapi kita apa? Kita takut benda tu jadi haram. Takut benda tu jadi mudarat. Kita apa? Kita cegahlah, kita tak buatlah. Kan? Dia menutup pintu fitnah. Kan? Menutup pintu fitnah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir. Hak ni mudah sikit lah. Al-urfu wal-adah. Uruf dan adat. Okey, yang ni lah Ustaz suruh baca lah. Lupa Ustaz baca pula. Amir baca, lelaki seorang. Amir, baca eh. Sama Amir? Boleh Amir? Amir? Boleh. Ustaz. Al-urfu kan? Al-urfu. Uruf. Bahasa Melayu berguna uruf ke? Ambil pada bahasa Arab lah. Al-urfu wal-adah. Daripada segi bahasa bermaksud pengetahuan. Daripada segi istilah pula, perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Contoh, perkataan daging merujuk kepada daging haiwan selain ikan. Adat ini dinamakan sebagai urfu qauli kerana ia berkait dengan percakapan. Yang kedua, memakai kasut tidak dibenarkan di dalam rumah menurut adat masyarakat di Malaysia, tetapi diharuskan dalam setengah masyarakat di barat. Adat ini dinamakan sebagai urfu amali kerana ia berkait rapat dengan sesuatu perbuatan. Pembahagian al-urfu wal-adah. Al-urfu wal-adah yang sahih ialah al-urfu wal-adah yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak menjejaskan ke apa dia? Mana? Tidak menjejaskan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudaratan seperti adat memberi hadiah ketika bertunang. Kedua, al-urfu wal-adah yang fasik ialah al-urfu wal-adah yang bercanggah dengan syarak, menjejaskan kemaslahatan dan mendatangkan kemudaratan seperti pergaulan biasa antara pergaulan bebas antara tunang atau pasangan yang bukan suami isteri. Okey, lah. Autoriti al-urfu wal-adah. Pertama, ulama mazhab Hanafi dan Maliki menerima al-urfu wal-adah sebagai dalil bagi hukum syarak.
jika ia tidak berlawanan dengan nas-nas syarak. Terdapat kaedah fiqh yang berkait rapat dengan al-'urfu wal-'adah, iaitu al-'adati mahakamata. Kedua, ulama mazhab Syafi'i hanya menerima al-'urfu wal-'adah yang berkait dengan perkataan sahaja, urfu qawli, dan tidak menerima al-'urfu wal-'adah yang berkaitan dengan perbuatan urfu amali. Okey, terima kasih Amin. Ya. Okey. Ini simple ni. Al-'urfu wal-'adah. Benda adat lah, adat kebiasaan kita, kan. Al-'urfu wal-'adah ni mengingat adat kebiasaan masyarakat kita, kan. Maksudnya benda tu bertentangan dengan agama ke ataupun benda tu tidak bertentangan. Yang tu yang kita belajar tu. Maksudnya ada adat orang Melayu. Okay, adat orang Melayu, maksudnya benda tu bercanggah dengan agama ke tak? Kan? Kalau benda tu tak bercanggah, boleh lah. Kan, itu benda ni basic je, kita pun tahu lah. Okay, ni kita belajar secara khusus lah, usul fiqh ni. Okay, dari segi bahasa dia pengetahuan. Istilah dia perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat. Kan, tu sebab kita adat tu, adat kebiasaan ni. Sebab tu kita guna istilah kadang-kadang adat kebiasaan. Apa dia? Perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Okay. Maksudnya perkara yang jadi kebiasaan masyarakat lah. Sebab tu kita panggil sebagai adat. Okay, contoh dia. Perkataan daging merujuk kepada daging haiwan selain ikan. Ni adat orang Melayu kan. Kalau kita panggil daging. Ni mak kata ni Amir pergi beli daging kan. Bila kita sebut daging tu kita tak maksudkan kita akan maksudkan daging tu selain daripada ikan. Padahal ikan tu punya daging juga sebenarnya. Isi ikan tu sebenarnya daging juga. Tu kata adat kita, bahasa. Ini dari segi apa? Uruf qawli lah. Berkaitan dengan percakapan. Bila kita sebut daging ni maksudnya kita maksudkan selain daripada ikan. Daging lembu, daging kambing, daging unta, kan. Okay. Ni contoh adat. Adat dari segi bahasa lah. Ini dari segi bahasa. Okay. Ni contoh lah. Ni bukan nak cerita salah betul. Kira tak salah lah kan. Sebab istilah je kan. Bahasa tak masalah pun. Ni nak bagi contoh. Yang kedua, memakai kasut tidak dibenarkan dalam rumah menurut adat masyarakat Malaysia. Kan. Utamanya kita lah orang Melayu. Orang Cina tak rasa. Sama kot buang kasut kan. Tetapi diharuskan dalam setengah masyarakat di barat. Adat ini dinamakan sebagai uruf amali. Kerana ia berkait dengan sesuatu perbuatan. Maksudnya, benda ni adat. Sebab tu kita tak boleh kata orang barat ni teruk lah kan, masuk rumah pakai kasut kan. Dah, itu adat dia apa kan. Maksudnya dia pastikanlah macam mana dia nak bagi elok kan. Kita tak puas hati lah kalau kasut dalam rumah kan. Kita masuk hotel pun kadang-kadang kita akan buka kasut kat dalam lah, kita tak kat luar kan, takut hilang. Tapi kita akan lepas pintu tu kat dengan pintu kan. Sebab apa? Sebab kita tak puas kalau masuk pakai kasut. Tu adat kita lah kan. Maksudnya kalau orang barat sendiri kan, mungkin orang barat tu orang Islam pun. Orang barat ni jangan kita ingat semua Kristian. Ada ramai orang Islam. Tapi mungkin adat dia pun pakai kasut dalam rumah. Tapi bila dia pun nak sembahyang, mungkin dia pun pakai sejadah. Dia pun pakailah kapet lain. Dia pun buka lah kasut dia pun kat dalam rumah kan. Dia nak sembahyang. Jadi maksudnya benda tu, dia adat lah. Dia tak sama adat. Adat orang ni tak sama. Dia bergantung pada masyarakat. Sebab tu kita tengok kalau kasut ni, tak ada masalah lah. Dia tidak bertentangan dengan agama. Selagi bersih itulah. Kan? Yang penting dia guna apa? Kita yang pentingnya nak jaga ketika kita solat. Kan? Solat yang utamanya masalah hal ni tak ada masalah apa pun. Kan? Sebab solat ni kita kena suci lah kan. Kita punya tubuh badan, pakaian kita, tempat kita solat, kena bersih. Okay? Tu dua contoh adat. Pembahagian al-urfu wal-'adah. Ni penting ni. Ni pun sama je ni, silibus sama macam KBSM dululah. Kan? Al-urfu wal-'adah dia ada dua lah. Satu sahih, satu lagi fasid. Sahih ni maksudnya yang tidak bercanggah dengan agama. Dia tak ada. Ataupun dia boleh jadi juga dia selari dengan sifat agama. Kan? Agama tak sebut tapi dia selari dengan sifat agama. Okay. Yang pertama berarti sahih. Yang kedua fasid. Sahih berarti tidak bercanggah dengan syarak, tidak menjejaskan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudaratan seperti adat memberi hadiah ketika bertunang. Kan? Biasa orang kita dia bagi cincin, dia bagi gelang, dia bagi hadiah lah. Kan, sebagai tanda kan. Dia benda tu dia tidak bertentangan dengan syarak.
Kan dalam Islam tak suruh pun bagi tunang. Untuk kita seorang lelaki bertunang dengan perempuan, dia tak, agama tak suruh pun bagi cincin ke, bagi gelang ke, bagi hadiah ke dekat bakal isteri tu. Tapi adat tadi dia boleh tak? Dia boleh, sahih. Sebab apa? Sebab dia tak bercanggah dengan syarak. Bagi hadiah ni baguslah. Kan melawat orang sakit bagi hadiah tunang, bagi hadiah kahwin, bagi hadiah pergi rumah orang kita bawa hadiah. Kan hari guru kita bagi hadiah kat cikgu kita. Apa lagi bila raya kita pergi rumah orang kita bawa kuih, bawa hadiah. Baguslah kan, budaya yang baik bagi hadiah ni. Tak kira situasi apa pun. Jadi ni termasuk uruf yang sahih. Contohnya inilah adat memberi hadiah ketika bertunang. Yang kedua, uruf wal adah yang fasid. Yang bercanggah dengan syarak, menjejaskan kemaslahatan dan mendatangkan kemudaratan. Contoh dia apa? Ada budaya, saya ingat orang kampung kurang, dia budaya bandar. Kan orang bandar ni kadang-kadang bukanlah semua orang bandar juga pun. Orang kampung pun kalau tak ikut agama pun jadi gitu jugalah. Apa dia? Pergaulan bebas antara tunang atau pasangan yang bukan suami isteri. Kan kadang-kadang adat dia pun tak kisah kan, mak ayah siap bagi keluar mata apa semua kan, dengan tidak terkawal. Maksudnya apa? Hak ni uruf wal adah yang fasid. Fasid ni maksudnya rosak saja. Yang tak betul lah. Maksudnya yang ni berada selagi dia bukan suami isteri, maksudnya dia tak boleh lah kan, kena jagalah pergaulan tadi. Ni contoh apa? Contoh uruf yang fasid, adat yang tak baik. Adat yang tak betul lah, tidak yang bercanggah dengan syarak. Adat yang bercanggah dengan syarak. Kamu ingatlah paling kurang 2 contoh ni. Autoriti dia. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki menerima al-urf wal adah sebagai dalil bagi hukum syarak jika ia tidak berlawanan dengan nas-nas syarak. Mazhab Hanafi dengan Maliki dia terima. Terdapat kaedah fiqh yang berkaitan dengan al-urf wal adah, iaitu al-adah muhakkamah. Maksudnya apa? Adat boleh dijadikan hukum. Istilah dia. Maksudnya apa? Kalau adat tu adat yang baik, dan dia tidak bertentangan dengan agama, dia boleh dijadikan sebagai hukum. Ni bagi mazhab Hanafi dan Maliki. Ni lah kamu letih sikit lah nak kena ingat ni kan. Hari ni banyak sikit mazhab-mazhab ni, memang kalau nak itu memang dia tanya, memang kena ingat lah kalau nak ni kan. Yang kedua, ulama mazhab Syafi'i hanya menerima al-urf wal adah yang berkaitan dengan perkataan sahaja. Uruf qauli. Qauli yang macam istilah daging tadi lah. Dan tidak menerima al-urf wal adah yang berkaitan dengan perbuatan, iaitu uruf amali. Dia beza dua ni lah. Maksudnya yang pertama, mazhab Hanafi dan Maliki dia terima. Kan? Mazhab Syafi'i pula dia terima yang qauli je. Yang amali dia tak terima. Itu kamu nak kena ingat sikit lah. Saya rasa habislah kat situ. Kan? Cuma yang last ni Ustaz boleh buat kesimpulan je lah. Ini kesimpulan je dia. Okay, sebelum nak baca yang last ni, ada soalan tak? Kaitan dengan ni. Siapa tak panggil? Naim ada Naim? Naim Zulullah ni tak okey. Naim okey tak? Ada Naim? Ni payah sikit Naim bisa masuk ni. Amirah ada Amirah? Ada. Okey dah Amirah? Faham tak? Faham. Ada tak jelas ke? Okey Okey, last. Sebelum kita jawab quiz kan, sebelum kita jawab quiz. Okey, usaha dan tindakan untuk menjadikan dalil hukum syarak yang tidak disepakati sebagai panduan untuk melaksanakan ketetapan khitab Allah. Kan khitab ni macam suruhan Allah Taala lah. Yang pertama dia, usaha dan tindakan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan sekolah kerana ia bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada semua murid. Kan ni apa dia? Itu kita belajar apa dia? Ni bawah apa? Bawah masalih al-mursalah. Kan? Jadi macam peraturan kat sekolah, peraturan dekat dunia ni lah, apa-apa peraturan, dia mestilah dia nak memberikan kebaikan kepada kita. Sebab tu dia ada waktu nak main sekolah pukul apa, balik pukul berapa, nak pakai apa. Kan? Banyak peraturan. Apa peraturan ni? Bila kita belajar usul fiqh ni, kita akan faham. Kan? Agama ni, dia nak apa? Dia nak menjaga kemaslahatan kita. Jadi sebab itulah kita, bila kita belajar ni, kita kena jadi seorang pelajar yang baik lah. Kan? Maksudnya kita mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Sebab apa? Peraturan ni dia dibuat bukan untuk saya saja.
Dia dibuat untuk memberikan kebaikan kepada kita. Okay. Yang kedua, sentiasa memelihara harta benda awam kerana ia diwujudkan untuk menjaga kemaslahatan orang ramai. Ni samalah kan, dari segi harta benda awam kan, kita kena jagalah. Yang ketiga, sentiasa mematuhi undang-undang kerana ia boleh mendatangkan manfaat kepada individu dan masyarakat serta menjauhi perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Ini lebih besar lah. Kalau tak sah kita mematuhi peraturan sekolah. Jadi undang-undang pun lagilah kita kena kan. Undang-undang dekat luar ni lagilah kena bayar denda duit. Kat sekolah tak sampai tahap tu, habis kuat kena rotan dengan Cikgu Farid kan. Tapi kalau kat luar ni boleh kena penjara, kena bayar denda macam-macam kan. Lagi kita kena ikut. Sebab benda kita kata hukuman kehukuman. Undang-undang yang dibuat ni untuk menjaga kemaslahatan kan, nak mendatangkan manfaat kepada kita. Yang keempat, sentiasa berusaha meninggalkan tuntutan agama kerana ia hanya mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan Allah. Okey, ni salah ni. Berusaha untuk tidak meninggalkan tuntutan agama. Salah buku ni. Ustaz pun tak cek aku ada ralat semua ni. Hanya mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan Allah. Maksudnya kita kena sentiasa berusaha tidak meninggalkan tuntutan agama. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kan jadikan agama kita ni, agama Islam ni untuk kebaikan kita. Allah Ta'ala yang cipta kita dan Allah Ta'ala yang lebih tahu apa peraturan, apa undang-undang, apa juga kita kata benda yang disyariatkan tadi. Benda tu mestilah untuk mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Okey. Ataupun ayat ni terbalik ni kerana ia mendatangkan kemudaratan. Okay. Sentiasa berusaha meninggalkan, bukan tuntutan sahaja, meninggalkan larangan agama kerana ia hanya mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan Allah. Maksudnya tuntutan ni yang salah sahaja. Okay. Meninggalkan larangan ataupun apa benda yang agama larang lah kan? Maksudnya meninggalkan larangan agama kerana ia hanya mendatangkan kemudaratan. Sebab benda yang agama larang kan, minum arak, makan babi, kan, berzina, kan, benda-benda larangan ni ni mestilah dia mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan Allah. Okay, kamu kena tukar ni lah. Kalau kamu ada buku, kamu tanda lah, tak apa, contohin sikit buku pun nanti untuk untuk junior-junior kamu boleh guna. Tuntutan ni kamu cancel. Kamu tolak tanda sikit dengan pen, tulis larangan. Okay. Yang kelima, sentiasa menjauhkan diri daripada perkara yang boleh membahayakan diri sendiri seperti merokok atau mengambil dadah kerana ia dilarang oleh syarak dan hanya mendatangkan akibat yang buruk. Kan, ni penting. Kita punya pengarang buku tulis, maksudnya faedah bila kita belajar tajuk ni. Kan, supaya kita jauhkan daripada perkara-perkara yang membahayakan diri kita. Okey, seperti merokok dan mengambil dadah. Ni contohlah, banyak lagi contoh lain kan. Okey, sah habis setakat tu. Wallahu alam. Okay, ada soalan tak? Masa kamu ada kelas ke ni? Ada 5 minit lagi. Dan kot quizzes ni 5 minit. Ada kelas online tak apa ni? Lepas rehat. Saya ada mic. Oh, ni rehat lah apa ni? 9 suku rehat. Okeylah. Tak apalah kalau tak habis sikit pun. Ada soalan tak? Tak ada Kita tinggal berapa ni? Kita sini 9, tinggal 8 orang je. Kan ada masalah line ni yang masuk ni pun. Kamu tinggal 8 orang je. Sebab Ustaz dengan share screen jadi 11, 9. Tambah Cikgu Rushita 8. Sebenarnya betul lah 8 orang kamu. Boleh Boleh Ada soalan tak? Nuranisa. Saya? Ada soalan ke? Tak ada. Okey ke? Pening tak? Okey. Kamu ambil masa sikit lah. Ustaz tak mengharapkan hampa boleh faham 100% pun. Sebab tajuk ni susah je. Dia mengaji ni, usul fiqh ni dia bayar. Kan? Sebab apa usul fiqh ni biasanya mufti yang pandai. Mufti orang-orang yang ahli majlis fatwa pandai lah. Sebab dia pun nak buat hukum. Tapi kita belajar ni yang basic je sebenarnya. Tapi basic pun dia ni sikit lah. Dia complicated sikit lah, banyak benda. Kan? Cuma kamu ni mudah apa? Kamu soalan dia akan naik daripada buku teks je. Kan? Dia akan naik buku teks. Dia tak akan naik daripada benda lain. Kalau mengaji peringkat atas lagi, dia akan naik contoh-contoh yang lain-lain. Kan? Dia nak bagi kita betul-betul ni. Walaupun kamu kebat pun maksudnya dia bagi contoh tu dekat-dekat je lah. Dia tak ada lah bagi contoh yang terlampau apa. Kamu tak boleh nak ni. Cuma kamu nak kena faham tu lah.
Kan tak apalah, ni video ni pun Ustaz rakam ni, nanti kamu boleh tengok ulang balik tengok. Okey. Teruslah kita pergi ke ni lah. Kita pergi ke quizzes ni. Ustaz dah buat siap dah ni. Okey, start ni. Okay. Jadi campur sekali dengan Risnen punya lah. Ustaz bagi link dekat ni lah, dekat chat ni. Online saya slow, Naim kata. Okey, boleh ambil link dekat chat. Semua boleh buka kat chat kan? Kan ada siapa nak suruh hantar Ustaz, hantar dalam grup WhatsApp. Tak payah lah, boleh tak? Boleh buka. Sekarang kita tinggal 12, 10. Lah ni jadi 9 orang. 9 orang lah. Kakak boleh masuk. Okey, seorang, 2 orang. Kamu ada 9. Okey, 5. Lagi 4 orang ni. Daya, Alia, Syafia, Nasuha, Farah. Mirah. Okey, lagi 3 orang lagi. Amir tak masuk lagi. Anissa. Okey. 7. Oh, dah kurang seorang dah. Siapa seorang ni keluar ni? Amir. Okey. Siapa seorang dia keluar ni? Boleh masuk tak dia? Alia masuk dah. Alia dah. Alia, Amira pun dah. Amin, Nasuha, Farah, Hidayah, Anissa. Anissa masuk dah? Anissa dah. Syafiah belum. Syafiah masuk dah. Siapa lagi seorang? Nasuha, siapa seorang lagi? Farah. Cukup dah Ustaz tu. Cukup dah Farah masuk dah. Tadi Ustaz kira macam 9. Siapa? Tapi dia dah keluar dah lah dalam kita punya ni. Naim kot. Oh, Naim tak apalah, tak ada aku dah. Yang ni juga. Okay, get ready. Okay, ready ya. Jawab elok lah, baca lagi faham. Ada soalan yang lebih daripada satu jawapan. Kena jangan ingat semua satu jawapannya. Ada yang satu jawapan lah. Ada yang lebih daripada satu jawapan. Ya.
Ustaz, Ya, ya. saya tak boleh jawab line slow. Oh, bila tu lah Ustaz tengok kamu tadi, kamu yang paling lambat jawab. Lain slow lah, tak apalah. Jawab sekadar boleh lah. Tak boleh nanti tak apa, nanti Ustaz bagi link lain, jawab lain sendiri lah. Tak apa, cuba lah, tak boleh lagi tak apa. Saya Ustaz cancel kamu lah untuk bagi habis kan. Alhamdulillah. Alia pun sangkut ke? Alia tak ada jawab ke Alia? Ustaz, saya terkeluar. Oh, terkeluar. Aku tak habis dah. Tak apalah, jawab setakat boleh lah. Alia nanti Ustaz bagi link lain, kamu jawab sendiri je lah tu. Tak ada lawan ramai-ramai je lah. Ni dah masuk sekali lagi ni, tak boleh jawab dah? Tak, Ustaz. Dia apa bok? Ha? Apa bok ni? Tak boleh jawab dah? Tak apalah. Ni baru, link baru masuk ni, kamu masuk sekali lagi ya? Nisa Dayah habis dah. Dayah, Nisa dengan Syafiah dah habis. Mami Farah dah habis. Amirah. Ni tak boleh ni. Nasuhah dah tengah jawab Nasuhah. Boleh jawab kan ni? Sadik. Tak tu. Oh, tu Nasuhah dah jawab lagi. Tak apalah, Ustaz tunggu dulu. Nasuhah jawab yang tu, Ustaz cancel yang lama lah. Alia tak boleh jawab dah. Susah ke soalan Ustaz bagi ni? Farah, susah ke Ustaz bagi? Farah? Saya salah tekan banyak. Awak salah tekannya. Tak susah pun kan, Ustaz bagi ni je. Ustaz ambil balik apa yang kita belajar je. Ustaz ambil simple je tu. Buat quiz apa Ustaz tahu ambil. Kalau buat banyak buat Al-Quran semua kan apa tak ada nak jawab pula sebab quiz ni simple je kan. Sebab kita dah ada modul tu, kamu jawab soalan modul tu nanti. Tak, kita tengok ni salah banyak je. Tengok result lagi. Tunggu Amirah dengan Nasuhah sikit lagi. Tinggal Nasuhah seorang lagi, sikit lagi. Allahu Akbar.
Boleh dah Suha? Tak bergerak dah tu. Oh, Dia duduk ni apa? soalan lah dah kot. Sikit je tu, soalan lah soal-soal. Jawab. Dia loading tak? Dia line tak elok. Okey, habis. Okey. Saya tengok result dia jap. Okey, tahniah Hidayah, Anissa, Amirah dan tahniah untuk semualah, kan. Okey, banyak ni. Ustaz memang boleh jangkau macam ni ya. Soalan Stofik ni memang susah sikit, apa nak tumpu lebih sikit lah. Dia teknikal sikit je. Sebab tu sepanjang Ustaz pengalaman Ustaz mengajar kan, memang pelajar-pelajar memang susah nak kuasai usul fiqh ni. Jadi cabaran lah. Jadi nanti kita akan banyak-banyak lagi lah buat latihan, nanti lama-lama aku boleh faham. Amir betul 2 je Amir. Farah betul 2. Sikit ni 3. Banyak. Itulah tak apalah, ambil take time lah. Nanti kita buat ulang kaji lagi, nanti kamu buat nota. Okey. Macam biasalah, kamu siapkan nota tajuk ni. Okey. Lepas tu modul yang kita beli itulah kamu buat tajuk ni juga, siapkan. Nanti kita sambung lagi lah akan datang. Nanti Ustaz akan ambil satu masa nanti. Kita nak habis syllabus sikit lagi. Nanti kita akan fokus kat modul kita tu. Okay, jadi kamu jangan tak jawab lah. Kalau tak jawab nanti dia jadi bertindan, jadi banyak ni, tak ada nak buat. Sebab banyak subjek lagi. Kan? Jadi kena tumpu lah. Macam Ustaz sebut, hari Senin baru ni lah, kena bagi fokus lebih sikit lah kata 4 nanti. Supaya kamu tak teruk masa kata 5 nanti. Sebab kamu dah lah online sepenuhnya ni. Ustaz pun macam nampak tak confident je hampa nak sekolah. Sebab bulan 9 ni pun paling, kalau jadi pun kata 5 je sekolah kita ni. Jadi macam kamu ni kemungkinan takut lambat. Silap tahun ni tak pergi sekolah dah lah. Jadi memang kita kena gunakan sepenuhnya yang ni lah. Okey. Jadi Ustaz rasa sekadar tu lah untuk hari ni. Okey. Terima kasih Cikgu Rashida masuk ni sampai habis kan. Alhamdulillah. Okey. Stop ni jap. Stop recording. Nanti macam biasalah.